Selamat tengah hari, selamat sejahtera. Mari sini, mari sini, mari sini, mari sini. Ramai orang yang dok kata tak yakin dengan kepimpinan Anwar Ibrahim lah. Ada yang kata Anwar Ibrahim ini tak baik lah dan sebagainya. Tapi aku tak percaya dengan kata-kata kamu semua. Aku rasa Anwar Ibrahim akan memimpin yang terbaik punyalah. Buktinya sudah ada, baru hari pertama jadi Perdana Menteri dah mula banyak berlaku yang baik-baik kat Malaysia kan. Antaranya ialah mula sudah ada kesatuan antara para pemimpin. Kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua pemimpin politik yang ada di Malaysia yang mula bersatu padu, yang mula menunjukkan bahawa kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi. Itulah dia petunjuk bahawa Anwar Ibrahim boleh membawa Malaysia ini jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, dan reformasi lawan tetap lawan akan diteruskan. Tapi petang ini aku nak tunjuk kepada kamu semua. Tapi sebelum itu tolong aku tekan butang subscribe supaya kamu dapat isu-isu yang hangat, isu-isu terkini daripada channel aku ini. Tekan butang subscribe kerana aku dapati ramai orang suka channel ini tapi ramai juga yang tak tekan butang subscribe. Lupa kali kan. Jadi kalau kamu minat, kamu suka dengan cara penyampaian aku, kamu suka dengan kupasan-kupasan aku, mohonlah kamu tekan butang subscribe supaya kamu dapat terus maklumat-maklumat terkini daripada channel aku ini. Okey, baik, petang ini aku nak buktikan satu lagi dapatan kita yang mana membuktikan Anwar adalah Perdana Menteri yang terbaik yang pernah ada dan bakal ada, dan bukan bakal ada, dan bakal membawa rakyat dan negara Malaysia jauh ke mercu, lebih gemilang dan terbilang. Apabila hari ini ramai orang kata Anwar Ibrahim tiada keabsahan dan sebagainya lah. Ramai orang kata Anwar Ibrahim tak cukup undi di parlimen dan sebagainya lah. Walaupun Anwar telah dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Ramai yang persoalkan. Tapi hari ini aku nak bagi tahu kamu semua, kamu boleh share video ini supaya semua orang yang masih tak yakin, dengan kehebatan Anwar dan juga kekuatan kerajaan Anwar hari ini disahkan dengan muktamadnya bahawa kerajaan perpaduan, kerajaan Anwar Ibrahim kini mempunyai majoriti 2/3. Syukur kerana Anwar Ibrahim telah pun mempunyai majoriti 2/3. Ini bermaksud akan ada keuntungan kepada Sabah dan Sarawak khususnya dalam pengundian berkaitan dasar perjanjian MA 63, kerana apabila kerajaan yang memimpin mempunyai 2/3 kerusi di parlimen, apa saja yang mau diambil keputusan berkaitan dasar, bajet dan sebagainya, Anwar tak perlu risau kerana akan ada keputusan. Bahkan semua rakyat di Malaysia akan dapat melihat kemakmuran dan kestabilan. 2/3 itu sudah stabil kerana kerajaan perpaduan itulah yang sangat sesuai. 2/3 sudah, bosku. Jadi apa lagi yang mau dikata? Jadi betullah Anwar kata dia tak akan takut dengan undi usul percaya pada hari pertama Dewan Rakyat dibuka pada 19 Disember ini. Jadi Anwar kata usul pertama ialah usul undi percaya. Jadi dengan adanya kerajaan perpaduan yang sudah mencapai 2/3 kerusi di Dewan Parlimen ini, aku fikir Anwar tidak akan dapat dicantas lagi oleh sesiapapun. Apapun yang kau lakukan itu hanya menunjukkan yang kau itu memang nak sangat kuasa itu. Tapi lebih baiklah, jangan dululah, move on sajalah. Kita mau kestabilan ini terus dikekalkan. Hari ini dilaporkan Gabungan Rakyat Sabah GRS menjadi pakatan politik terbaru yang menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Pakatan Harapan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wow, hebatlah kan, kali pertama kita sebut sudah kata Perdana Menteri, bukan lagi kata pengurusi Pakatan Harapan atau kata ketua pembangkang atau sebagainya, tapi hari ini Anwar Ibrahim sudah mula dipanggil dengan rasminya kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Lain sikit aura dia, macam itulah. Menurut Anwar, penyertaan secara rasmi GRS itu dimaklumkan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Haji Jinor kepadanya. Oh, syukurlah, syukur Haji Jinor menyertai. Jadi sekarang ini Sabah bukan pembangkang. Itulah yang kita kehendaki. Ini bermakna kekuatan induk kita, yaitu kerajaan, seperti
yang diumumkan semalam, termasuklah GPS Gabungan Parti Sarawak. Sekarang GRS, kata Anwar, yang menunjukkan bahwa kita sudah mencecah kekuatan 2/3 ahli parlimen yang akan memperkukuh kestabilan politik negara, kata Anwar lagi. Katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini. Ahli Parlimen Tambun itu juga menjelaskan dengan keadaan sebegitu, kerajaan perpaduan boleh menumpukan usaha mereka untuk mengangkat martabat dan mengukuhkan ekonomi negara. Saudara-saudara sekalian, berpandukan kepada perkara ini, kita amat bangga dengan apa yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Semoga kita dapat menikmati kemakmuran, kekayaan dan kestabilan selepas dapat 2/3 kerusi di parlimen ini. Tahniah kepada Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, ada juga antara warganet yang memberikan komen dan tweet, membalas tweet daripada Anwar Ibrahim itu dengan menulis, semoga kerajaan perpaduan mampu membangunkan negara semula sebagai harimau Asia yang unggul seperti dulu kala. Saudara sekalian, Anwar Ibrahim pernah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri kepada Dr. Mahathir antara 1993 sehingga 1998 selama 5 tahun. Anwar merupakan Menteri Keuangan dari tahun 1991 hingga 1998, di mana beliau menyokong accountability lebih baik, enggan menawarkan bailout kerajaan dan memulakan pemotongan perbelanjaan secara meluas yang menyelamatkan ekonomi negara. Anwar juga menyandang jawatan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1983, Menteri Pertanian pada tahun 1984 serta Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Itu janji Anwar Ibrahim. Baik, berita baik kedua yang diterima Anwar saat dia menjadi Perdana Menteri ialah apabila kemelut politik berpanjangan di Sarawak akhirnya selesai apabila GPS melaporkan mereka menerima permohonan maaf DAP, kata Abang Jo. Tahniah, kita ucapkan terima kasih kepada Abang Jo kerana melakukan tugasan yang paling kita tunggu-tunggu, iaitu saling memaafkan dan memberikan khidmat terbaik kepada rakyat jelata. Jangan dipanjang-panjangkan permusuhan kerana itu tidak membawa apa-apa manfaat kepada rakyat Malaysia. Tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana telah menjadi jambatan kepada permulaan perdamaian ini. Saya jangka inilah sejarah yang luar biasa apabila DAP secara terbuka memohon maaf kepada rakyat Sarawak dan juga kerajaan Sarawak. Pengerusi gabungan GPS Abang Johari Abang Uping berkata gabungan itu menerima permohonan maaf daripada Setiausaha Agung DAP Lok Siu Fuk. Kami menerima permohonan maaf itu dengan hati terbuka, katanya dalam kenyataan dalam satu sidang media. Abang Johari berkata permohonan maaf itu membuktikan kami memang betul selama ini. Katanya GPS akur dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mahu kerajaan perpaduan ditubuhkan. Beliau mengucapkan tahniah kepada pengerusi Pakatan Harapan iaitu Anwar Ibrahim yang baru mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara tadi. Terdahulu Lok dilaporkan berkata beliau mengadakan perbincangan mesra dengan Abang Johari dan Presiden Parti Berakyat Bersatu Sarawak SUPP Dr. Sim Kui Hian. Katanya, beliau memohon maaf kepada pemimpin GPS berhubung kenyataan pernah dibuat pemimpin DAP yang menyinggung perasaan kerajaan Sarawak dan rakyatnya. Pengerusi DAP Lim Guan Eng turut memohon maaf kepada Abang Johari dan kerajaan GPS atas kenyataan lampau yang mungkin menyinggung perasaan mereka. Dan susulan daripada ini, Abang Johari telah pun memberikan kenyataan rasmi bahawa beliau dengan secara rasminya menyokong kerajaan Anwar Ibrahim selepas Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Jadi ini berita yang kedua yang baik untuk Anwar Ibrahim apabila GPS secara sahnya menyokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Jadi bukankah itu satu berita yang baik untuk kita semua? Perpaduan itulah yang kita tunggu-tunggu. Baik, berita baik untuk Anwar Ibrahim selepas dilantik sebagai Perdana Menteri yang ketiga ialah apabila datang daripada Sabah, datang daripada negeri kami. Ini yang kita tunggu. Apalagi kalau bukan
Sabah akan bekerjasama dengan pentadbiran Anwar, kata Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor. Ini yang dinyatakan Kerajaan Sabah akan beri jaminan akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbiran Perdana Menteri baharu iaitu Anwar Ibrahim demi manfaat dan kebaikan bersama, kata Ketua Menteri Haji G. Noor yang juga pengerusi GPS. Berkata kerjasama erat akan merealisasikan pembangunan Sabah dan menunaikan perjanjian Malaysia 1963. Dalam pada itu, Haji G berharap pengalaman Anwar akan membawa kebangkitan ekonomi yang sangat diperlukan untuk rakyat dan pembangunan pada masa depan. Beliau juga berharap pemerkasaan Sabah dan Sarawak yang dinyatakan dalam manifesto Pakatan Harapan akan dilaksanakan sebaiknya. Anwar pernah menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1991 hingga 1998 dan Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga pengerusi Pakatan Harapan. Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di hadapan Agung pada hari ini untuk Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara, inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu apabila semua orang menunjukkan sokongan dan semua orang mengakui akan keabsahan pimpinan Anwar Ibrahim. Semoga kita semua dapat menerimanya dengan hati yang terbuka dan kita berdoa supaya Anwar bijaksana memilih kabinet pula selepas ini. Dan yang paling penting, apa yang dimanifestokan dilaksanakan sebaik mungkin. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Tekan butang subscribe, tekan butang subscribe.